السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, insya-Allah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-10. Kemudian kita melihat tafsiran ayat, pengajaran ayat dan tindakan apa yang perlu kita lakukan setelah memahami keterangan ayat yang ke-10 dan ayat yang berikutnya. Kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini adalah ayat yang Allah menyebut tentang penyesalan daripada ahli neraka ketika mana mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ayat yang ke-10 ini juga merupakan ucapan yang kedua setelah mereka menjawab persoalan malaikat-malaikat penjaga neraka. Kita bacakan ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Waqalu, dan mereka berkata. Mereka di sini merujuk kepada orang-orang kafir yang telah Allah masukkan ke dalam neraka sa'ir. Dan mereka berkata, kenapa sebut dan? Kerana sambungan daripada apa yang mereka jawab pada persoalan malaikat. Lau kunna nasma', sekiranya kalaulah dulu, mereka mengatakan kalau masa dekat dunia dulu kami mendengar, au na'qil, atau kami berfikir. Maksudnya mereka kata kalaulah dulu kami dengar, lepas dengar kami fikir, ma kunna, pasti kami tidak akan termasuk di dalam kalangan ashabis sa'ir, penghuni neraka as-sa'ir. Ayat 10 ni kita jumpa kali kedua Allah menyebut tentang neraka as-sa'ir. Ayat yang ke-10 ini mudah kita faham, merupakan ucapan rasa penyesalan oleh orang-orang kafir yang Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa mereka menyesal? Mereka menyesal ketika dulu Allah pernah hantar seorang nadhir, seorang rasul mengingatkan tentang neraka, mengingatkan tentang azab, tetapi mereka tidak mahu mempedulikan. Sedangkan Allah bagi mereka boleh mendengar, Allah bagi mereka boleh fikir apa yang mereka dengar. Menurut Al-Imam Ar-Razi, kenapa Allah sebut tentang mendengar dan berfikir? Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan kerana mendengar ini dan boleh berfikir merupakan penyebab seseorang itu layak diberikan tanggungjawab. Ini pun kita dah ulas pada keterangan ayat dalam surah Al-Insan sebelum ini, yang Allah jadikan manusia ini apa? Allah bagikan kepada manusia sami'an, Allah bagi manusia boleh mendengar, Allah bagi manusia boleh berfikir. Macam itu juga dalam surah As-Sajadah, Allah bagi boleh mendengar, Allah boleh bagi melihat, dan juga boleh berfikir. Jadi daripada ayat yang ke-10 ini
apa yang kita dapat belajar, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Nombor satu, kita dapat mempelajari pada pagi ini Allah memberitahu kepada kita akan penyesalan ahli neraka kerana mereka telah lalai, mereka tidak manfaatkan panca indera boleh mendengar, boleh berfikir yang telah pun Allah berikan. Jadi tanya diri kita, kita ada persamaan tak seperti golongan yang menyesal pada ayat yang ke-10? Adakah kita benar-benar menggunakan pendengaran untuk dekat kepada Allah, untuk kenal Allah? Dan bagaimana kita dapat akal fikir? Akal kita fikir buat apa? Fikir nak buat dosa kah? Fikir nak buat pahala kah? Okey, itu nombor satu. Maknanya nanti di hari akhirat memang benar akan ada orang yang menyesal di dalam neraka. Pelajaran yang kedua, salah satu daripada ciri neraka ia adalah as-sa'ir. Saya ada sebutkan sebelum ini bahawa as-sa'ir merujuk kepada neraka yang api itu menyala-nyala. Baik, kita terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Apa yang kita kena buat setelah kita dapat dua pengajaran? Kerana Al-Quran ini dia bukan datang, dia bukan turun hanya untuk dibaca, tetapi adalah untuk diambil panduan, diambil petunjuk. Tetapi nak dapat petunjuk mesti kena faham dulu. Selepas faham, okey, apa yang kita perlu bertindak, apa yang kita kena ubah? Yang pertama, dalam mana-mana dakwah, dalam mana-mana nasihat diberikan, peringatan diberikan, kita kena dengar dulu apa yang telah disampaikan, kemudian kita fikirkan apa yang kita dengar tu. Kalau orang dulu apabila dia tak nak dengar, so macam mana dia nak fikir? Sebab dia dah memang lari daripada nak mendengar. Mereka akan cari jalan untuk tidak mahu mendengar, sedangkan mereka Allah bagi boleh mendengar. Jadi tindakan kita dengar apa saja nasihat diberikan, peringatan diberikan, teguran diberikan, kemudian kita fikir tentang apa yang ditegur itu. Tindakan yang kedua, sudah pasti kita menggunakan semaksimum mungkin deria kita boleh mendengar untuk mencari hidayah Allah Azza wa Jalla. Kita nak mencari petunjuk. Dan Alhamdulillah, moga-moga setiap pagi kita gunakan pendengaran kita untuk dengar ayat Al-Quran dibacakan, mendengar tafsiran ayat, mendengar pengajaran ayat. Kenapa kita buat semua tu? Kerana kita nak ambil pengajaran dia, kita nak bertindak. So moga-moga kita termasuk dalam kumpulan manusia yang benar-benar menggunakan pendengaran dan akal untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-11. Okey, ayat 11 ini masih lagi berkaitan dengan orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Okey, ayat 11 ni ayat terakhir yang Allah menyebut tentang penghuni neraka di dalam suratul Mulk. Kalau masih ingat, ayat tentang neraka ini dia mula daripada ayat nombor berapa? Daripada ayat nombor 6, 7, 8, 9, 10, 11. So kita tengok ayat ke-11. Apa lagi yang berlaku kepada ahli neraka? Ini sebenarnya adalah cerita benar yang akan berlaku nanti pada hari kiamat. Allah cerita dalam suratul Mulk ni bukan sekadar nak takut-takutkan saja, tetapi ini akan berlaku. Okey, ayat 11 apa dia?
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Okay, ayat 11 sekali lagi kita menemukan nama neraka As-Sa'ir. Maknanya dah berapa kali kita jumpa As-Sa'ir? 3 kali. Ayat yang ke-11 ni ayat yang menunjukkan ahli neraka ini mereka telah membuat pengakuan. Kenapa mereka mengaku? Ingat tak ayat yang ke-9 mereka menjawab soalan malaikat kan? Lepas tu ayat yang ke-10 tadi mereka menyesal, dan ayat yang ke-11 mereka membuat pengakuan. Kenapa mereka buat semua-semua tu? Antara sebabnya mereka ingat kalau dah cakap benar, kalau dah menyesal, kalau dah mengaku, ingat boleh apa? Boleh keluar. Macam kita tengok kat mahkamah kan, nak mengaku bersalah ke tak nak mengaku bersalah? Ada orang dia sanggup mengaku bersalah sebab mungkin hukumannya boleh diringankan. Dia ahli neraka ingat seperti itu. Tetapi mereka telah tersilap. Apabila mereka berkata benar tentang Rasul yang Allah hantar itu, mereka menyesal. Mereka ingat menyesal ni nampak nak bagi Allah kesianlah kepada mereka, dan mereka membuat pengakuan. Sebenarnya apabila mereka telah membuat pengakuan fa'tarafu, maka mereka telah mengiktiraf, iaitu mereka telah mengakui bidzambihim, dosa mereka. Okey, tuan-tuan, ayat ni cuba tuan-tuan tengok perkataan bizambihim. Bizambihim tu itu sebenarnya adalah satu dosa sebenarnya. Kalau banyak dosa, dia panggil, dia ada huruf waw selepas huruf ba. Dzunub, sepatutnya bidzunubihim. Tapi Allah sebut hanya satu saja, bizambihim. Kenapa? Kerana orang kafir ni kalau dia buat dosa dia kafir saja, maka dosa-dosa lain tu dia termasuk dalam dosa kekafiran. Okay, jadi Allah kata, maka setelah mereka mengaku dosa yang mereka buat, fasuhqan, tetapi jauh bagi penghuni neraka itu mendapat rahmat, li ashabis sa'ir, yang marah menjulang. Mereka tetapi rahmat Allah. Tuan-tuan, saya ada tersalah tulis terjemahan sikit tu, buang satu tetapi. Kedua tu ada tetapi dua kan. Kalau yang ayat yang semalam tu saya ada tersilap menulis menuturkan, tuan-tuan kena tukar kepada menurunkan. Ni kesilapan saya lah. Ketika mana taib ni saya ada tersilap. Dekat sini buang satu tetapi. Okey, ayat ni kata setelah mereka mengaku dosa mereka, tetapi rahmat Allah tu bukan dekat dengan mereka, tetapi semakin menyebabkan mereka jauh dari rahmat Allah. Oleh kerana itu mereka dimasukkan, mereka menjadi sahabat li ashabi, penghuni neraka as-sa'ir. Baik tuan-tuan, perkataan fasuqan, cuba kita lihat apa kata Pak Quri Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Okey, dalam ayat tadi kita jumpa perkataan fasuqan, betul? Okey, fasuqan ni asal dia digunakan untuk perkataan jauh. Asalnya fasuqan ni adalah jauh. Apabila Allah gunakan perkataan fasuqan dalam ayat yang ke-11 tadi, menggambarkan betapa jauhnya daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Justru itu, siapa yang dia jauh daripada rahmat Allah, dia pasti akan binasa.
Okey, oleh kerana itu fasuqan juga membawa maksud mendapat kebinasaan. Dan yang menakutkan kita, ada satu hadis, saya dinukilkan riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini kalau tuan baca secara keseluruhannya adalah hadis tentang telaga Al-Kautsar. Pernah dengar telaga Al-Kautsar? Iaitu air dia sumbernya daripada sungai Al-Kautsar di dalam syurga. Kalau baca surah Al-Kautsar, kita akan jumpa tentang sungai Al-Kautsar. Nanti dekat padang mahsyar, panas terik ni, maka orang akan kepanasan, kehausan. Maka orang-orang ini akan mencari di mana sumber air nak minum. Dalam hadis menyebutkan semua nabi-nabi ni dia ada telaga, dan telaga Nabi Muhammad lah yang paling besar. Maka Nabi sendiri akan jaga telaga tu. Macam mana Nabi nak kenal kita adalah umat dia? Nabi tak pernah tengok muka kita, tetapi Nabi mengenal kita dengan anggota tubuh wuduk kita yang bercahaya. Kalau kita baca dalam hadis ni, sabda Nabi SAW, akulah orang yang pertama yang akan pergi kepada telaga. Al-Haud tu maksudnya telaga. Siapa yang dapat datang dekat telaga tu, dia pasti akan dapat meminum airnya. Dan siapa dapat minum air telaga itu, dia tak akan dahaga buat selama-lamanya. Okey, datanglah sekumpulan manusia kepada aku, kata Nabi SAW. Aku kenal diorang dan diorang pun kenal aku. Maknanya Nabi kata, waktu Nabi jaga tu, Nabi nampak, oh ada sekumpulan umatnya nak datang kat telaga dia. Nabi kenal diorang kenal Nabi SAW. Tetapi kata Nabi, aku dihalang daripada bertemu dengan mereka. Lepas tu panjang lagi cerita hadis tu. Apabila malaikat tarik mereka supaya tak pergi dekat dengan telaga tu, sedangkan Nabi dah nampak dah. Lalu Nabi kata kepada para malaikat, mereka ni umat aku, kenapa dihalang dia datang nak minum air telaga itu? Maka jawab Nabi SAW selepas itu, jawapan daripada para malaikat mengatakan apa? Muhammad, selepas engkau wafat, macam-macam umat kau buat. Ni hati-hati. Hadis ni juga membawa maksud ada orang yang dah murtad. Lepas Nabi wafat, ada orang murtad. Macam-macam ajaran yang dibuat, macam-macam akidah yang keluar. Okay, mereka inilah, kata Al-Imam Qurtubi, ia akan dihalang oleh Allah daripada mendatang telaga Nabi. Dan tuan tahu Nabi jawab apa? Nabi sendiri yang halau orang itu. Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata fasuqan liman baddala ba'di. Nabi kata kamu pergi jauh-jauh bagi orang yang mengubah ajaranku selepas kewafatanku. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati kita. Sebab itu kita dalam buat amal, pastikan kita mengikut seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita tak akan dapat minum setitis air telaga Al-Kautsar, dan Nabi sendiri akan halau. Sama tak perkataan suqan yang Nabi halau itu dengan ayat yang ke-11 fasuqa? Maksudnya fasuqa ni maksudnya jauh daripada rahmat Allah, seperti mana Nabi kata jauh daripada telaga ni. Sebab apa? Sebab mereka telah membuat pengakuan tentang dosa yang telah mereka lakukan. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar sebagai penutupan pengisian kita pada pagi ini? Nombor satu, kita dapat belajar dosa-dosa yang dilakukan merupakan penyebab kepada mendapat kebinasaan. Sebab itu kita, memang tugas kita ini sebenarnya adalah buat amal-amal yang Allah boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Kita jangan pandang ringan mana-mana dosa, kerana dosa inilah yang akan menyebabkan nanti
Allah jauhkan rahmat dia, apabila jauh daripada rahmatnya, kita termasuk dalam kumpulan manusia yang dibinasakan. Sebab tadi kan mereka katakan mereka telah mengakui dosa mereka. Jadi masa hidup ambil kesempatan memperbanyakkan taubat nasuha kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajaran nombor 2 kita dapat belajar, neraka merupakan tempat manusia dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam ayat ni dia tak sebut macam mana binasa dia. Tapi kalau baca dalam ayat-ayat yang lain, ada banyak cara macam mana manusia dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi moga-moga ayat yang ke-11 ini yang merupakan penutup kepada kumpulan-kumpulan ayat dalam suratul Mulk yang menceritakan tentang neraka Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, satu ayat sahaja di dalam suratul Mulk yang Allah menyebut tentang syurga, tetapi kebanyakan ayat menyebut tentang neraka. Kenapa banyak ayat tentang neraka? Maknanya Al-Mulk ini suasana dia adalah suasana yang menakutkan kita, dan itulah antara sebab kenapa baca Al-Mulk, azab kubur tidak mendekati siapa-siapa yang membaca suratul Al-Mulk dan dia amalkan apa yang dia pelajari dalam surah Al-Mulk. Kita jumpa insya-Allah pada keesokan pagi ayat yang ke-12. Kita masuk ayat tentang penghuni syurga. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.